Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari CS Patani Hotel, Patani, Thailand. Sawadee Kap. Di depan kami ni lautan Cina Selatan yang mempunyai kederasan angin yang begitu kuat sekali. Berderum-derum bunyi, menakutkan. Pagi ni kami nak berkongsi satu lagi peribahasa yang bertajuk ada udang sebalik batu. Tapi sebelum tu saya nak share. Kita ni semua orang lah, setiap kali melakukan sesuatu mesti ada niat dan maksudnya. Tidak ada manusia ingin melakukan sesuatu tanpa sebab. Kalau tanya anak-anak, kenapa buat macam ni? Kalau dia tak boleh jawab, berikan jawapan untuk dia. Berikan bagaimana dia berakhir. Jadi manusia ni, setiap apa yang dilakukan, mesti tahu bagaimana berakhirnya. Kalau nak sekolah, bagaimana berakhirnya? Menjadi manusia yang berkarier, berkerjaya. Jadi begitulah. Kenapa kita semayang? Sebab membina diri sebagai manusia, insan yang baik. Kena ada sebab. Kalau selagi ada sebab dan motif, orang ada passion untuk melakukanlah. Saudara-saudari yang saya raihkan. Keduanya, setiap kali melihat orang, begitu juga. Orang ada sebab dan tujuannya. Jangan sekali-kali kita menilai orang berdasarkan sebab kita. Tak boleh. Dia ada sebab dia sendiri. Jadi kalau orang melakukan, cuba fahamlah apa yang dicuba lakukan. Sudah tentulah bertanya kan, kenapa kan. Jangan tak tanya. Tak ada soalan, tak ada jawapan. Soalan tu jawapan. Jadi bertanya. Sehingga kita faham, kita akan sokong. Masalahnya, kita tak faham, kita buruk sangka. Dahlah tak faham, tak dimaklumkan, kita tuduh macam-macam. Jadi saya nak simpulkan bahawa setiap tindakan mesti ada maksud dan tujuan. Kalau kita tak nak faham, kita mula cipta apa maksudnya. Jadi udang sebalik batu ni adalah bagaimana kita mencipta wayang minda, mencipta persepsi, membuat andaian buruk orang sedang melakukan sesuatu kepada kita ataupun pada orang lain. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raihkan. Kenapa udang? Udang bersenung sebalik batu kenapa? Udang bersenung sebalik batu bukan nak makan ikan. Sebaliknya udang bersenung sebalik batu untuk melindungi dirinya dari predator ni. Dari dimakan oleh ikan. Udang-udang kecil ni tulang lembut kulitnya, jadi boleh dimakan ikan. Jadi mereka bersenung sebalik batu untuk menyelamatkan diri. Udang bersenung sebalik batu tidak pernah memberi analogi ataupun disinonim, tidak seharusnya disinonimkan dengan niat jahat. Udang bersenung sebalik batu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kalau kita selalu kata orang mesti ada udang sebalik batu ni, seolah-olah mengatakan berselindung tu ada niat tidak baik. Tak tepat saya fikir. Saya fikir ia tidaklah tepat. Maka cuma masalahnya kita tidak pernah faham, tak pernah tanya, orang pun tak maklum pada kita kenapa dia melakukan. Jadi sifat berterus terang itu, transparan itu adalah yang terbaik. Walaupun ada yang mengatakan tidak harus kita berterus terang semua. Sebab kalaupun berterus terang, belum tentu dia setuju dengan kita dan memahami apa yang sedang kita lakukan. Saudara-saudari rakan media sosial yang saya raihkan, saya nak sebut 3 perkara lah tentang peribahasa ini. Pertamanya, udang sebalik batu adalah masalah wayang minda yang kita cipta. Kita melazimkan diri kita mencipta berburuk sangka, prejudis dengan orang. Kita sentiasa prasangka. Kita tidak husnuzon, tidak bersangka baik. Sedangkan bersangka baik itu yang terbaik. Jadi kita selalu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, body language orang, kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat itu, bukan berdasarkan apa yang kita dengar, kita berdasarkan apa yang kita cipta, persepsi yang kita cipta. Kalau misalnya kita dengar orang bercakap, saya nak nolong awak, kita mencipta, betul ke? Bermulalah drama tak percaya orang lah. Jadi masalah tak percaya orang ni bukan masalah orang, tapi masalah kita. Sebab kita kena ingat, semua orang ada niat baik untuk diri dia. Semua orang
bertindak berdasarkan idea dan pemikiran terbaiknya. Tidak ada manusia dalam dunia ini bertindak berdasarkan pilihan terburuknya. Semua berdasarkan pemikiran terbaik. Cuma kadang-kadang dia tidak konsisten dengan apa yang kita fikirkan, maka tidak seharusnya kita labelkan dia salah ataupun dia berniat tidak baik. Keduanya, semua orang, saya cakap tadi, semua orang ada maksud dan tujuannya. Semua orang bertindak berdasarkan pemikiran dia terbaik. Semua orang melakukan untuk kepentingan diri. Orang gila pun kalau tak berbaju di tengah jalan tu, ada sebab baik untuk dia. Walaupun bukan untuk kita. Jadi ada mereka yang melakukan apa juga. Seharusnya kita faham kenapa mereka melakukannya. Caranya, tanyalah kan. Tak ada cara lain. Ketiga, teori komunikasi mengatakan, kita bukan mendengar apa orang kata. Kita mendengar apa yang kita cipta dalam minda. Ataupun yang minda tadi ni. Kita melihat bukan dengan mata. Kita melihat dengan akal minda kita. Kita mencipta wayang minda. Jadi semuanya yang kita lihat, dengar, itu bukan realiti. Yang realiti ni adalah yang kita cipta dalam otak ni. Itu sebabnya salah satu elemen penting dalam NLP, wayang minda. Wayang minda ataupun representatif dalaman. Dunia kita bukan di luar tu tuan-tuan. Dunia kita dalam otak kita ni. Kalau di luar perang pun, tapi dalam hati kita tenang kita insya-Allah. Kan? Dunia kita tak pernah di luar. Jiwa kita itulah segala-galanya. Jadi ciptalah jiwa yang besar. Supaya kita boleh melihat, menghadapi segala-galanya dengan tenang dan bahaya. Lihat orang je, ingat ada udang sebelah batu. Tengok orang bertindak, bercakap je, ada udang sebelah batu. Kita yang masalah tu bukan orang tu. Saudara-saudari yang kami rakyatkan. Yang ketiganya pasal ada udang sebelah batu ni bukan orang je. Kerajaan pun dituduh begitu. Bila kerajaan mengumumkan zaman British dulu tahun 1946, mengumumkan darurat, maka British dituduh ada udang sebelah batu untuk mempertahankan, memastikan jajahannya dia berkuasa di tanah Melayu ni. Bila kerajaan mengumumkan darurat pada tahun 1964, sebab komunis sekali lagi kerajaan tuduh bertujuan untuk memastikan berterus berkuasa di tanah Melayu ini dengan beri alasan komunis. Bila kerajaan mengumumkan darurat pada tahun 1969 disebabkan peristiwa hitam 13 Mei, maka UMNO Perikatan ketika itu dituduh semata-mata menumbuhkan migrant Majlis Tindakan Negara untuk memastikan mereka berkuasa. Jadi sebenarnya yang terbaru sekali lah, bila kerajaan mengumumkan darurat sebabkan COVID-19, sekali lagi rakyat menuduh bahawa kerajaan ada udang sebalik batu. Jadi udang sebalik batu ni bukan masalahnya, masalah cara orang berfikir, kelaziman kita berfikir. Kan? Malah lebih itu lagi kan, kita pun bukan apa yang kita lihat, apa yang kita fikir. Saudara-saudari yang saya raikan, akhirnya lah, jangan sangka sesuatu itu terlihat orang seperti yang kita tafsir. Tidak. Kerana orang pendiam, belum tentu lagi. Dia sentiasa boleh mencipta jadi pegarang tau. Mencipta alasan dan motif tadi ni untuk jadi garang. Jadi saudara-saudari yang kami raikan, peribahasa ini adalah pasal kita lah. Bukan pasal orang. Kita ada masalah sikit cara kita berfikir, sentiasa berburuk sangka. Asyik-asyik ada udang sebelah batu. Asyik-asyik berjudis. Berlapang-lapang dada lah. Being centered. Jangan sekali-kali dipengaruhi oleh pengalaman kita, pengalaman dulu, sejarah dulu tidak sama dengan sejarah masa depan. Tidak sama. Kalau dulu kita bodoh, tidak semestinya kita bodoh lah. Dulu kita miskin, kita boleh berjaya. Asalkan kita berfikir dan bertindak berbeza. Saudara-saudari sekalian, semoga dia memberi manfaat. Minta maaf, gelak-gelak. Darling, apa nak share? Nyanyi ke? Satu je lah nak cakap. Udang sama udang. Udang sama udang? Masak macam mana? Masak gulai dan kuali. Masak gulai dalam kuali. Kalau bujang, kalau masih bujang, carilah. Pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik sebab ganti. Kalau yang dah kahwin tu tak payah lah.
Aduh.